sangat memberikan inspirasi. Saya tengok apa yang di depan saya ni pun saya rasa terinspirasi dan saya harap anda juga berasa sedemikian. Yang saya pegang sekarang ini adalah nampak macam naskah kosong saja kan. Kalau diamati betul-betul ini adalah naskah Braille. Dan kalau diamati betul-betul, kalau anda boleh membaca Braille, ini adalah naskah Al-Quran Braille sebenarnya. Ya, begitu istimewanya insan yang boleh membaca ya Al-Quran Braille ini. Dan ini adalah pada kalangan OKU penglihatan. Dah kira versi konvensional lah ni sebab ini naskah. Sekarang dah ada versi digital je. Jadi kita nak sembang lebih lanjut dengan penerimaan anugerah khas Sebarak Cinta Rasul Sebenar Rasul 2020. Di sebelah kiri saya Cikgu Zakaria Yahya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, tahniah atas penerimaan anugerah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping cikgu yang setia bersama Cikgu Zakaria ialah cikgu juga ya. Cikgu Sharifah Zainah Said Abdul Rahman. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, mengajar juga di College Vocational Setapak. Saya mengajar di College Vocational Setapak. Kira macam apa, jiran sekolah ke macam mana? Kita sebelah pagar. Sebelah pagar je. Alhamdulillah, tu dia. Okey, kita nak bersembang lebih lanjut dengan Cikgu Zakaria dan juga isteri. Kalau boleh dapat dikongsikan. Okay, ini Braille, Quran Braille. Dan ini versi digital ya, Cikgu? Ya, ini e-Braille Quran. E-Braille Quran? Ya, saya. Okey, kalau boleh dapat kongsikan tentang fungsi dan bagaimana e-Braille ni Okey, saya nak terangkan sedikit perbezaan. Yang ini ialah Al-Quran Braille cetak. Okey, ya. Okey, ini ialah Al-Quran Braille hanya mengandungi 5 juzuk. Oh, tebal ni 5 juzuk sahaja. Ya. Okey. Jadi kalau nak ke 30 juzuk, dia ada 6 kali inilah. Jadi bermakna beratnya lebih kurang hampir 10 kilogram. Okey. Okey, ini Al-Quran cetak. Okey, yang ini pula ialah Al-Quran elektronik. Dalam elektronik ya. Okey, baik. Ya. Okey, dalam ni dah ada 30 juzuk. 30 juzuk dan beratnya kurang daripada 1.5 kilogram. Baik. Yang ini adalah e-Braille Quran ni hasil daripada kerjasama antara Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis dengan Fakulti Kejuruteraan Mechanical University Teknologi Malaysia UTM di Skudai. Ya. Buatan Malaysia lah kiranya? Orang tempatan sepenuhnya. Alhamdulillah, syabas kepada yang menghasilkan ini. Okey, bagaimana ia fungsinya digunakan, Cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita gunakan yang cetak ni, kita kena tahu jilid berapa kita nak guna. Ya. Maksudnya kita kena tahu surah apa kita nak guna. Betul. Contohnya katalah surah Kahfi. Jadi kalau surah Kahfi dia terletak antara jilid 3 dengan jilid 4. Jadi kena ada 2 naskah benda ni. Ya. Okey. Tapi kalau kita gunakan yang ini, sebab yang ini memang dah 30 juzuk ada dalam ni. Semua dalam ni. Semua dalam ni. Ya. Jadi kita hanya buka saja. Okey. Okey, timbul terus di sini. Ini ialah Al-Quran. Oh, maknanya dia tulis Al-Quran lah. Baik. Okay. Lepas tu kalau kita nak cari, kita tekan ni, ni dia beri surah. Okay, surah Al-Fatihah, seterusnya surah Al-Baqarah dan seterusnya lah. Okay. Katalah sekarang ni saya nak cari surah Al-Kahfi. Jadi saya hanya perlu tekan di sini. Okay, kemudian tekan di sini. Okey, ini surah Al-Kahfi. Dan saya tekan lagi sekali, timbullah surah Al-Kahfi di sini. Jadi dia akan paparkan ayat-ayat dalam daripada surah Al-Kahfi lah. Saya hanya perlu tekan yang ini saja untuk dia ke depan ataupun tekan yang ini untuk dia ke belakang. Baik. Jadi satu baris ini ada satu ayat ke ataupun bagaimana? Tidak. Dia satu baris ini mengandungi dia beberapa baris mengandungi satu ayat. Oh, okey. Baik. Beberapa baris memang sebab Braille ni dia memerlukan space yang yang besar. Ya, okey. Jadi dia contohnya macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Dia perlukan 2 baris. Okey. Oh, yang ini Bismillah, ni Ar-Rahman. Kemudian yang ini Ar-Rahim. Oh, wow. Ya. Macam ni ayat pertama surah Al-Kahfi contohnya. Ni alhamdulillahilladzi anzala. Anzala sampai sini je. Lepas tu sambung sini ala abdihil kitaba walam. Sampai sini pula. Okey. Sini yaj'al lahu iwaja. Baru habis ayat 1. Wow.
Saya tidak menyangka butiran-butiran itu akan timbul mengikut surah. Jadi itu hasil ciptaannya lah ya. Ya, ini adalah hasil kreativiti daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM lah. Okey, sejauh mana ia diguna pakai sekarang ini? Adakah banyak dihasilkan alat ini? Setakat yang saya tahu, dia telah diedarkan di beberapa buah sekolah dan juga diberikan kepada beberapa individu lah. Dia masalah utamanya ialah bila sebut saja peralatan untuk ataupun peralatan khas ini, dia agak kos dia agak tinggi. Ya, betul. Macam contohnya yang inilah. Yang ini kosnya lebih kurang 20,000. Subhanallah, satu. Ya. Okey. Ya, betul. Kira macam senaskah Al-Quran elektronik lah ya? Ya, betul. 20,000. Ya. Baik, cabarannya lah. Jadi berbezalah dengan kalau yang nampak tu, dia banyak kan alat-alat elektronik yang boleh memaparkan Al-Quran biasa. Jadi harganya pun tak semahal mana lah. Ya. Itulah bezanya. Baik. Ini antara pencapaian untuk golongan kurang upaya penglihatan. Baik, saya difahamkan Cikgu Zakaria mengajar dah 20 tahun di sekolah pendidikan khas setapak ya. Ya, saya. Dan antara yang dikongsikan ucapan itulah kalangan pelajar di situlah ya. Ya, Cikgu? Ya, saya. Ya, okey. Saya tanya Ustazah Cikgu Sharifah lah dulu. Macam mana boleh kenal Cikgu Zakaria? Adakah mengintai-intai dari pagar sebelah sekolah ke macam mana? Saya rasa dia intai saya ni. Tak, kami kenal di masa belajar di Universiti Melaya. Okey. Kemudian? Dah akhir-akhir pengajian tu lah baru berjumpa. Maksudnya memang Allah dah dorong kot. Ya. Berjumpa lah saat-saat akhir. Ya. Tapi difahamkan kalau dah 20 tahun menjadikan rumah tangga. Ya. Dan 20 tahun juga mengajar di setapak lah, di pendidikan khas setapak. Ya. Jadi adakah, tapi difahamkan Cikgu Zakaria sebelum tu di Pulau Pinang? Ya, saya. Saya first posting di SMK Haji Zainal Abidin, Jalan Hamilton, Pulau Pinang. Maknanya berkahwin selepas pindah ke ataupun macam mana? Selepas itu. Okey, baik. Oh, ya. Kalau kita nak mengenali Cikgu Zakaria ni, pastinya pelajar-pelajarnya kenal sangatlah dan menghormati. Sebagai isteri kepada individu insan yang istimewa ni, apa yang boleh Cikgu Sharifah ceritakan tentang beliau? Sebenarnya dari awal perkahwinan pun, memang dari mula berkenal pun, saya rasa dia memang istimewa lah. Maksudnya, bila kami berkahwin, jadi saya pindah ke Kuala Lumpur. Jadi awal-awal ni saya tak faham jalan-jalan di Kuala Lumpur ni. Jadi dia yang tunjuk saya jalan. Saya bawa kereta dia. Okey. Saya bawa kereta, jadi dia tunjuk jalan. Arah mana saya nak masuk, arah mana saya nak pusing, macam itulah. Nak keluar lorong mana, dia yang tunjuk saya jalan. Kemudian dalam banyak-banyak perkara, maksudnya kalau kita ada apa-apa aktiviti ke apa kan hujung, ada lah. Maksudnya dulu kan tak ada way semua benda ni. Jadi dia akan kata, kita kena cari arah sini. Nanti baca je signboard, dia kata depan tu ada simpang masuk. Macam itulah. Maknanya istimewa lah dia pada saya untuk tunjuk jalan semua ni lah. Dan seterusnya kemudian dari sudut kalau macam mendidik semua pun, saya banyak belajar dengan dia. Dan dari sudut menyusun barang pun banyak dengan dia jugalah. Maksudnya sebab kita yang celik ni kadang-kadang kalau barang ni sebab kita nampak kan. So kita taruh sini. Jadi kita taruh sini, bila kita ambil kita nampak. Tapi bila kita bersuamikan dengan orang yang tak nampak ni, jadi kita kena, bila taruh sini, sebab dia memang dah tahu situ tempatnya, situlah juga kena taruh. Maksudnya, lebih disiplin lah saya masa tu. Dan sistematik lah ya? Lebih sistematik lah saya masa tu. Macam tu lah. Dengan anak-anak pun sama lah. Cikgu Zakaria, macam mana boleh menjadi waste kepada isteri ni? Apa pengalaman macam mana yang dilalui sampai tahu jalan nak ke mana dan sebagainya? Saya bersekolah menengah di Kuala Lumpur. Saya sekolah di St. John's Institution Kuala Lumpur. Tapi saya tinggal di asrama di sekolah tempat saya mengajar sekarang ni. Jadi jaraknya beberapa kilometer. Jadi setiap hari saya akan ke sekolah dengan kenderaan dan ada kalanya dengan kenderaan awam. Dan begitu juga dengan balik sekolah ke asrama pun sama juga. Ada kalanya dengan kenderaan awam. Jadi
masa tu saya tingkatan 1, tingkatan 2, pergi balik dengan kenderaan awam. Jadi sesat barat ni perkara biasa. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang kita dah pesan dengan driver tu, saya nak turun dekat sini-sini. Sampai tempat tu dia lupa. Jadi saya terus sampai ke hujung kadang-kadang. Jadi ini menyebabkan saya rasa mesti ada kaedah untuk supaya mengurangkan saya sesat jalan ni. Jadi itu yang saya mula berfikir, kaedah bagaimana untuk meminimumkan sesat jalan ataupun terlepas simpang ni lah. Okey. Maknanya situasi itu menuntut cikgu untuk meneroka perjalanan untuk memastikan tahu di mana dan sebagainya lah ya. Ya, betul. Jadi akhirnya bila saya berkenderaan awam, masa tu tempat yang famous coket lah. Ya. Jadi dari sekolah, dari asrama ke sekolah, mesti lalu coket punya. Masa tu coket jalan 2 hala lagi. Sampai tahun 83 kan baru dia buat jalan sehala. Ya, betul. Okay, jadi bila lalu coket tu akhirnya saya tahu, oh ni dah sampai coket. Bila dia pusing ke jalan Dawangi, pusing jalan, oh saya dah tahu dah ini jalan Dawangi. Sebenarnya bila kita naik kenderaan awam ataupun berkenderaan lah, orang macam saya ni, dia kena peka simpang, kena peka naik turun bukit, dia kena peka. Bahkan walaupun dia punya kona tu sikit pun dia kena peka juga. Okey, maksudnya pergerakan kenderaan tu kita kena peka dengan jadi kita dengan pergerakan itu kita tahu ini jalan mana dan sebagainya. Ya, betul. Betul. Dia lalu roundabout bulatan, berapa banyak bulatan dia akan lalu. Itu pun kita kena peka. Bahkan ada kalanya macam mana saya boleh peka itu adalah coket, suasana coket tu. Okey. Mesti coket hingarnya lain sedikit. Ya, betul. Dan dia mesti selepas kita melalui masa tu bulatan perkelilingan, masa tu lepas tu mesti coket. Wow. Ini satu panca indera yang luar biasa ni. Cikgu Sharifah untung dapat pemandu arah sebegini peka dan cakna ni ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey, Cikgu Zakaria, bila kita cakap tentang di sekolah kan, sekolah pendidikan khas ni, dan sementara tu kita nak kongsikan satu istimewa. Sambil Cikgu Zakaria menerima anugerah peringkat kebangsaan ni, anugerah khas Semarak Cita Rasul seperti Amanul Rasul 2020 ni, Sekolah Pendidikan Khas Setapak juga mengadakan majlis Amanul Rasul juga. Kalau boleh kita kongsikan ini dimuatkan di Facebook Sekolah Menengah Pendidikan Khas ini, dan mereka memamparkan aktiviti seperti tazkirah, kemudian ada persembahan nasyid dan macam-macam lagi. Cuma cikgu tidak terbabit lah, Cikgu Zakaria. Tidak terbabit. Secara langsung tak adalah masa tu. Tapi ada kenal anak-anak ni yang terbabit. InsyaAllah kenal. Ya. Jadi mereka ni melaksanakan acara Maulid Rasul sendiri bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Sangat-sangat menarik. Anda boleh layari laman Facebook mereka. Cikgu Sharifah, bila dua-dua ni cikgu dan punya sistem pembelajaran dan PNP yang berbeza, apa antara perkara yang cikgu pelajari daripada suami? Sebenarnya kami ni dari belajar dulu pun. Maksudnya dulu saya reader, pernah jadi reader. Tu Zakaria. Okey. Lah. So maksudnya dari situ memang kita dah nampak. Maksudnya saya baca cited. Jadi dia braille. Okey. Jadi dari belajar dulu pun, kalau dari sudut mengajar, dari sudut buku-buku, banyak saya bacakan dan dia braille kan. Tapi sekarang tak ada jauh mana pun perbezaan kita mengajar sebab saya guna komputer, dia pun guna komputer juga mengajar. Maknanya sekarang kalau yang cited tu dia dah boleh baca melalui, kalau nak tengok cari internet ke, carian daripada nak Google semua dah boleh. Dan saya pun tak ada masalah juga, cuma dari sudut menanda lah, macam menanda buku pelajar, sebab kita periksaan. So kita kena tolong lah. Baik. Kita kena tolong sebab ada pelajar walaupun pelajar pendidikan khas ni, dia ada juga yang guna, yang partial ni dia guna tulisan biasa kan. Jadi kita kena tanda lah. Ini yang B2 ke? Yang rabun? Ya. Ya, okey, baik. Jadi maksudnya dari sudut mengajar ni tak ada masalah. Cuma saya rasa berbeza sikit. Dia lebih banyak tahulah dari saya tentang ICT ni. Oh, okey. Lebih IT savvy. Okey. Baik, Cikgu Zakaria, saya perlu tanya soalan ni. Okey, sekarang ni saya ada baca satu artikel tentang cikgu ingin membawa anak-anak ni ke Menara Gading. Dia nak bersaing dengan individu yang celik, yang biasa, yang sempurna panca inderanya lah,
ya berbanding golongan OKU ni. Jadi antara cabaran yang harus dilalui ialah seperti menghadapi peperiksaan, kadang-kadang ada soalan dalam bentuk graf dan sebagainya. Bagaimana nak disesuaikan dengan mereka ini? Okey, yang pertama sekali, saya berdasarkan pada pengalaman saya, saya masa saya terutamanya di sekolah rendah, memang peta itu bukanlah satu yang asing. Kami hanya tak boleh lukis peta je. Tapi kalau rasa peta, maksud saya raba peta, itu memang satu kemestian. Maksudnya, untuk lakar tu buat masa ni mungkin teknologi untuk itu belum ada lagi. Jadi kami belum boleh lagi untuk melakar. Tapi untuk merasa ataupun menyentuh ataupun meraba peta yang telah ditimbulkan, itu sepatutnya tak ada masalah. Jadi saya ingat lagi masa saya sekolah rendah, masa itu belajar ilmu alam, memang guru saya ni seorang guru yang berpenglihatan, tapi mahir untuk mengajar murid yang tidak berpenglihatan. Memang dia tunjuk dengan saya peta dunia. Masa itu saya belajar sejarah dengan geografi. Jadi dia tunjuk, ini Portugal. Dia ambil tangan saya, dia sentuhkan lokasi Portugal tu. Kemudian ini dia kata, ini jalan Vasco da Gama. Ini jalan Bartolomeu Dias sampai ke Tanjung Pengharapan. Di situ ditunjukkan perbezaan laluan Portugis dengan Belanda. Portugis laluannya di sini. Dia ambil tangan saya itu, ditunjuk satu-satu. Dia ambil jari saya ni, ditunjuk satu-satu sampai ke Melaka. Kemudian, dari Portugis sampai ke Melaka? Dari Portugal sampai ke Melaka? Wow. Kemudian dia bezakan pula, ini laluan Belanda pula. Dia ambil tangan saya, ditunjuk bagaimana daripada hujung Tanjung Harapan tu, dia terus merentas lautan Hindi dan masuk ke Selat Sunda. Jadi saya dapat faham perbezaan laluan pelayaran antara Portugis dengan Belanda. Guru yang masa itu memang memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya. Ya, betul. Ya. Siapa nama guru tu kalau cikgu boleh sebutkan, kalau cikgu masih ingat? Okey, yang mengajar peta saya adalah Cikgu Rosna. Cikgu Rosna. Pastinya jasa Cikgu Rosna tidak dapat dilupakan. Yang membuatkan cikgu minat dengan sejarah, dan disampaikan ilmu ini kepada anak-anak yang nampak Cikgu Zakaria betul mahir dalam sejarah, ya. InsyaAllah. Dan yang ajar saya Quran, Cikgu Sulaiman, Allahyarhamah, dan juga Cikgu Salma masih hidup lagi. Ada berhubung dengan mereka? Ada. Ada, ya. Cikgu Salma baru hubungi saya semalam. Pasti mengucapkan tahniah lah, ya. Baik. Cikgu Zakaria, kepada anak-anak murid yang sedang menonton ini, sama ada yang bekas pelajar ataupun yang masih lagi menuntut, apa pesanan kepada mereka? Okey. Sebenarnya kita dalam hidup ni, kita hidup sebagai apa pun, maksud saya sebagai siapa pun, cabaran mesti ada. Tak kiralah kita ni orang tak nampak ke, ataupun orang nampak ke, cabaran tu mesti ada. Jadi kalau kita ni tak nampak, jangan berharap untuk jadi nampak sebab kita tak nak cabaran. Itu salah. Sebab orang nampak pun ada cabaran juga. Jadi kita harus, yang pertama sekali, terima seadanya keadaan kita ni. Dalam bahasa mudahnya, kita kena redha lah. Redha. Redha dengan keadaan yang kita ni. Yang kedua pula, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Jadi bagi saya lah, jalan penyelesaian yang terbaik ialah, ini bagi saya lah, mungkin bagi orang lain lain cara lah. Bagi saya, jalan penyelesaian yang terbaik ialah akrab dengan Quran. Akrab dengan Quran. Ya, betul. Mesti akrab dengan Quran. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia ni khalifah. Orang yang paling sibuk lah ketika itu. Tapi satu benda yang dia tak tinggal ialah Quran. Betul. Sibuk macam mana pun, dia mesti peruntukkan masa hari itu untuk dia baca Quran. Saya kadang-kadang, contoh saya lah, kadang-kadang saya rasa sibuk, jadi rasa
tak apalah Quran tu kita tinggalkan. Itu sebenarnya cara yang salah. Ya, utamakan Al-Quran tu ya. Ya, betul. Dalam kehidupan. Ya. Cikgu, terima kasih banyak. Kalau boleh kita nak sembang panjang lagi. Rasanya kalau ada kesempatan lagi kita jemput cikgu kembali dan juga ataupun kami boleh melawat ke sekolah nanti ya, suatu hari nanti. Boleh saya pengetua tak ada masalah tu. InsyaAllah. Lepas-lepas PKP ni kan. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi diucapkan. Pastinya anugerah ini memberikan inspirasi kepada anak-anak cikgu juga untuk terus berjaya seperti mana cikgu. Dan Puan Sharifah, terima kasih banyak juga Terima kasih, kami terima kasih. dan insan istimewa bersisi anda ni. Semoga bahagia bersama keluarga. InsyaAllah, Terima amin. kasih banyak Cikgu Zakaria Yahya dan juga Puan Cikgu Sharifah Zainah Saidul Rahman bersama dengan kita. Harapnya memberikan inspirasi kepada anda untuk melihat dugaan yang diberikan ini dan konsep redha itu menjadikan kita lebih kuat untuk menempuh apa saja cabaran yang ada.